Okey, nama saya sekejap Keluar tak? Ke tak keluar? Keluar benda lain okey. Allah Akbar besarnya. Okey, baik. Saya ni biodata saya lah. Sekejap ya. Okey, nama saya terpampang di situ. Nama saya Muhammad Mursyid bin Zulkifli. Saya merupakan mahasiswa UPSI dan pendidikan bimbingan dan kaunseling. Dan saya berasal daripada negeri Kelantan. Itulah sedikit sebanyak latar belakang saya. Saya berasal lepasan CJ Tinggi Pelajaran Malaysia dan bidang utama saya adalah dalam Microsoft Excel lah. Microsoft lain-lain tu pun boleh juga tapi yang lebih saya fokus lah. Okey, sekarang saya juga merupakan mantan penyelaras kohort 5 Kelab Sahabat Ulul Albab dan kini saya berada di bawah organisasi unit kediaman luar kampus menjawat jawatan sebagai naib yang dipertua Majlis Mahasiswa Kediaman Luar Kampus. Saya telah pun menghadiri bukan satu kursus lah, ni kursus yang terbaru saya hadiri selama hampir 10 hari dengan bayaran saya ingat saya berapa 300 lebih kot, macam itulah. Kursus ini dijalankan pada hujung tahun 2020 sehingga awal tahun 2021 lah. Okay. Dan ini adalah yang saya buat Excel yang ni saya tak update lagi yang terbaru ni. Ni setakat ni saya okey je lah ya. Ni. Okey baik. Untuk kita kata macam mana kalau nak jadi advance tu, dia mengambil masa yang lama. Basic pun paling kurang pun kena habiskan dalam lebih kurang ada satu Excel ni kita ada 4 modul modul yang 3 dan modul A sangkut-sangkut. Sudah sangkut-sangkut. Dengar tak? Ke tak dengar? Dengar ke? Sekarang dengar. Sekarang dengar. Okey, sekejap je. Cuma kadang dia tersangkut sikit. Sekarang tersangkut. Okey, dengar ke? Dengar tak? Okey, dengar ke? Dengar jelas Cuba komen sikit. Kalau jelas cuba komen kat tepi ruangan chat. Satu ke komen 1, 2, 3, 1 ke. Okey. Kadang-kadang tak sudah Okey baik, untuk Excel ni siapa yang tak pernah pun buka Excel, tak pernah pun lagi buka Excel, macam mana rupa Excel tu, ada yang pernah buka tak? Kalau yang tak pernah buka lagi, cuba komen dekat ruangan chat tu, saya nak tahu berapa ramai tak yang tak pernah buka Excel. Excel tu apa? Excel tu adalah satu Microsoft Office di bawah serumpung Microsoft Office tu. Dia di bawah Microsoft Office tu dia ada Word, dia ada Excel, Publisher, dia Outlook dan banyak lagi dia adalah. Okey. Untuk Excel ni dia lebih kepada secara umumnya lah, dia lebih kepada pengiraan lah yang saya katakan.
Kalau untuk words ni dia lebih kepada InsyaAllah saya try jawab satu-satu. Kalau hijau tu betul. Okay. Untuk words pula dia lebih kepada surat-surat lah, surat cerita, nak tulis cerita apa, surat cinta ke kan. Okay. Manakala untuk PowerPoint pula dia lebih kepada presentation ataupun pembentangan, lebih kepada calculator untuk Excel. Ya betul. Tapi dalam Excel juga kita boleh type words dan sebagainya. Okay. Saya sudah baca maklum balas yang berkenaan dengan anda beri kepada saya dalam Google Form yang telah diedarkan oleh para AJK. Tak apa, kita try guna. Tak pernah guna, tak apa, kita try guna pada malam ni. Okay? Saya dah baca, cuma ada majoritinya ramai yang tak tahu apa itu Word, apa itu Excel dan sebagainya lah. So saya akan terangkanlah dengan lebih, insyaAllah saya cuba maksimum yang mungkin lah untuk memberi kepahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Tengah buka Excel. Okey, baik. Tak apa, sebelum tu saya akan pergi kepada topik yang pertama untuk kita buka Excel, iaitu Getting Started, dinamakan Okey, nampak tak yang saya present ni? Sekejap ya. Nampak tak? Nampak nampak tapi kecil. Saya tak boleh nak tengok yang besar sangat. Okey, kalau macam tu nampak tak? Sekejap saya try kecilkan yang Google Meet punya. Okey, nampak? Nice. Okey, baik. Sekejap ya. Sekejap saya try. Okey, baik. Untuk kita akan pergi kepada subtopik. Okey, malam ni saya akan try ajar berkenaan dengan getting started. Yang the first one is, yang kedua adalah saya akan cuba ajar untuk macam mana kita nak filter data, macam mana kita nak conditional formatting, macam mana kita nak buat tambah dan sebagainya, macam mana kita nak buat gabungan, dan saya akan ajar tentang MCRC lah. Okay. Okay, baik. Untuk yang pertama kita pergi kepada getting started, macam mana kita nak buka Excel ini. Okay. Sekarang ni saya guna nota yang sedia ada. Nanti saya akan try buka, saya akan tunjuk yang Excel yang terbarulah. Okay. Baik, untuk Excel bila kamu buka, semua dah buka ke Excel? Ada yang dah buka? Cuba try buka Excel tu. Okay, bila kamu buka, kamu akan dapat paparan yang sebeginilah, yang macam yang saya sharekan kat skrin ni. Ada yang dah buka ke? Kalau nak follow pun tak apa, tak ada masalah. Nak follow dipersilakanlah. Okay. Sekejap ya. Okay. Paparan yang akan keluar apabila anda buka Excel, dia akan keluar macam inilah. Paparan blank. Ini adalah paparan yang 2013 kalau tak silap saya. 2013. Okay. Ada yang masih lagi guna 2010 ke? 2010 dan ke bawah. Kalau yang masih guna pun tak apalah. Kita boleh guna, tak ada masalah benda tu. Okay. Baik. Anda akan dapatkan interface dia macam ni. So ini adalah Excel lah. Excel di mana blank dan sebagainya. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu apa tu?
Okay, the next one is, okay, buka pada Excel kamu. Tahun bila? Kebiasaannya dia akan tulis dekat, nanti saya bagi tahu sekejap lagi. 2016, tak apa 2016. Okey, baik. Bila buka saja, dengan kamu akan nampak paparan, bila kamu tekan saja new blend tadi, tekan yang ini, bila kamu tekan saja blend workbook ni, kamu akan pergi ke paparan yang inilah, iaitu paparan Excel. Tengok dekat atas tu banyak sangat-sangat apa menu-menu dia yang ada, setiap menu tu ada yang tersendirilah. Okey. Yang menu-menu dia tu ada yang tersendiri. Saya nak present, nak suruh nampak dulu sekejap . Tak nampak. Okey, tak apalah. Okey, untuk yang kalau ada siapa-siapa pakai yang 2013, 2019 ke atas, 2019 lah, yang terbaru sekarang ni 2019 dan yang terbaru juga adalah 365. Di atas ini dia akan berwarna hijau. Kat atas ni yang saya tunjuk ni adalah berwarna hijau dan dia tanya, dia ada banyak jugalah beza dengan 2013 dengan 2019 kan. Jauh tahun dia tu berbeza. Okey. Baik. Kita kenal satu persatu lah dulu. Okey, untuk bahagian atas ni kita akan panggil ribbon. Kita akan panggil ribbon yang berwarna hijau. Okey, kalau yang guna 2019 ke atas, 2019 tu dia warna hijau yang ke atas ni. Okey, yang warna hijau. Untuk yang warna ni tetap juga warna putih. Okey. Di atas ini kita panggil ribbon. Di dalam setiap satu ni kan, clipboard, phone, alignment, number, style, ini kita panggil group. Okay, common group. Dekat dalam ini kita akan panggil macam contoh ahli kumpulan dia lah. Boleh faham tak setakat tu? Boleh faham kan? Setakat ni boleh faham kan? Boleh. Dekat setiap tak apa, just type je dekat ruangan chat . Dekat setiap ini kita akan panggil ahli-ahli group dia orang lah. Okay. Dekat home ni ada apa, dekat insert ni ada apa, dekat page layout ni. Dan di atas ni kita panggil ketua dia lah. Ketua sebagai, ni dah lah, ni ketua group orang panggil. Ni dipanggil ketua dia. Ketua dia macam tu. Ketua segala-gala group ni. Okay. Baik. Untuk yang ni kita akan panggil name box. Name box ni nama, dia akan tengoklah. Name box ni kalau tengok kat sini dia tulis A1 kan. A1 ini bermaksud sel kita ataupun kotak hijau kita ni akan berada di pada A1. Betul tak? Sekejap . Macam mana nak share ni? Tak keluar. Okay, nampak? Nampak kan? Okay, yang saya cakap tadi adalah names board kan. Dekat nampak tak warna hitam tu? Ke tak nampak? Kalau nampak boleh nampak . Okey, dekat sini kita panggil A1. A1 ni adalah bermakna sel yang kita duduk ni, yang warna hijau ni gerak. Okey, kalau sel ni duduk dekat F5, dia akan bergerak pada F5. Kalau dia duduk dekat C, dia akan dekat C1 lah. Okey.
Okey, baik. Seterusnya adalah formula bar yang di sini adalah di ruangan, nampak tak yang saya tulis ni? Nampak kan? Okey, di ruangan ini adalah ruangan formula bar. Tak nampak? Tak nampak tu lain macam. Sekejap tak nampak. Saya punya yang berwarna hitam, sekejap. Okey. Dekat atas ni adalah berwarna hijau pula dah. Okey, dekat sini, dekat ruangan ni, nampak tak yang X, right, apa semua ni, ini adalah ruangan formula, ruangan untuk kita tulis formula. Seterusnya adalah ini adalah kolom dan ini adalah rows. Okey, ke melintang ni kita akan panggil row dan ini adalah menegak. Boleh faham tak setakat tu? Ini adalah basic lah dia. Okey. Siapa tahu dalam Excel ni, okey, dalam Excel ni kita boleh tulis apa benda? Nombor. Okey, selain daripada nombor, jadual, nama. Okey, baik. Dalam Excel juga kita boleh buat calculation. Okey, betul. Okey. Dalam Excel kita boleh tulis teks. Contoh, saya tulis huruf. Okey. Dalam Excel juga kita boleh tulis nombor. Okey. Tak apa, biarkan. Asalkan dia jadi macam tu, tak apa. Dia ditulis macam tu. Okey. VLOOKUP lah. Okey, betul lah tu VLOOKUP dan sebagai hash lookup. Tapi kita insya-Allah kalau sempat saya masuklah tentang VLOOKUP dia sebab saya nak bagi tahu tentang basic kepada orang yang tak tahu macam mana nak buat benda ni. Sekurang-kurangnya dia ada asas macam mana nak buat kan. Okey, seterusnya kita boleh tulis simbol, tambah apa semua, alias, tolak kan. Sama dengan alias, add, semua ni ada maksud-maksud yang tersirat semualah. Okey, simbol-simbol yang kita boleh tulis. Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Siapa tahu dalam Excel ni kita boleh letak berapa maklumat dengan berapa ribu sel lah. Siapa bagi tahu, siapa tahu? Boleh jawab? Maksudnya dekat Word ni kita boleh tulis berapa infinity, unlimited, infinity. Okey. Dalam Excel ini kita boleh tulis data sebanyak untuk kolom. Untuk kolom kita boleh tulis sekejap Okey, untuk kolom kita boleh tulis 104856 rows. 104856 rows. Maksudnya kita ada 1,458,76 rows dalam untuk inilah setiap 1, 2, 3, 4 ni sampailah kepada nombor 1,458,76 rows. Dan untuk kolom pula kita ada lebih kurang daripada 16,000 row, 16,000 kolom. Okey. Macam mana nak tahu? Tengok kat sini. Tengok kat sini dia akan tulis kat atas tu kan. 104, nampak tak yang kat atas tu? 104 8576 rows darab dengan 16,384 C kolom. C tu kolom lah. Okey. Contoh kalau kita ada maklumat lebih daripada
jumlah yang telah dinyatakan tu. Macam mana kita nak buat? Okay. Ini advance sikit lah. Siapa-siapa tahu macam mana kita nak buat? Kalau kita ada jumlah data tu jumlah lebih daripada yang kita nyatakan. Buat je sel baru, sambung. Untuk satu sheet satu sheet ni dia boleh muat sebanyak 1048,576 rows dan 16,384 16,384 kolom. Okey. Untuk kalau yang tak muat data selepas itu kita akan gunakan kaedah pivot table. Okey, pivot table ni berada di dalam modul advance lah, iaitu modul yang ketiga. Tapi saya akan tunjuk secara basic je malam ni insya-Allah kalau sempat. Okey. Baik. Dekat bawah ni kita akan panggil sheet helaian. Helaian ni sheet 1 sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Helaian ini boleh muat sebanyak 256 sheet. Dia boleh muat 256 sheet lah, kira muka surat lah. Macam tu lah kot. Sekejap ya. Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Yang saya kata tadi kan, okey, ini sheet ni sheet dia. Dekat bawah ni dia ada paparan. Dekat bawah ni nampak tak? Kau tak nampak kat situ? Sekejap saya try. Dekat bawah ni adalah paparan. Kalau saya tekan yang ni, dia akan jadi besar lah. Besar. Dia akan jadi besar macam tu. Kalau saya tekan yang kedua ni, dia akan jadi macam tengah-tengah, macam lebih kepada buku lah, lebih kurang. Okay, kali tiga ni untuk kita dapatkan dekat mana ruangan kita tulis saja. Okay. Okay, baik. So the next one kita akan pergi kepada awak perasan tak ke atas ni, ke atas yang awak yang punya, ke atas ni ada banyak sangat ketua-ketua dia. Jangan tengok kalau tengok saya ni banyaklah. Tengok yang tuan-tuan dia akan tidak, dia ada sampai sini je. Dia ada sampai sini saja. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Okay, dia hanya ada sampai 10 saja, ke atas tu je. Okay, yang lebih-lebih ni saya add on punya diri sendiri lah. Okay, yang lebih ni macam mana kita nak add on? Kita pergi kepada atas ni, nampak tak? Okay, ke atas ni, kat yang customize quick access toolbar. Kita pergi kat situ, kita pergi kepada more commands untuk kita dapatkan yang kita pilih customize ribbon dan kita tick lah mana yang kita nak. Okay, kalau kita tak tick developer ni, tak nampak cursor. Tak nampak cursor. Tak nampak cursor, sekejap saya tukar cursor. Cuma dia nak tukar. Saya tukar warna hijau. Saya tukar warna pink ni. Okey, nampak tak ni? Nampak tak? Tak nampak cursor, dah nampak kan? Okey. Cursor saya warna purple ni kan? Okey, kalau seandainya kamu untick saja developer ni, dia tidak akan, tak adalah, dia tak ada kat sini. Okey, dia akan hilang. Bila kamu nak add balik, kamu pergi kepada more command dan kamu akan pergi kepada customize ribbon, kemudian tick kepada developer. Okey. Seandainya kepada mana-mana tuan-tuan yang guna tak ada ke atas ni, anak panah dia ni tak ada, ke atas ni tak ada, tuan-tuan boleh pergi kepada file. Tuan-tuan boleh pergi kepada file, pergi kepada more, kemudian pergi kepada option dan dia cumanya pilih customize ribbon. Okay. Dan add yang seperti biasa.
Boleh faham ya setakat tu? Boleh, Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada pergi dekat file ni dan kamu akan tengok info ni adalah info maklumat berkenaan lah. Info tentang file itu duduk di mana, okey. Okey, file tu berada di mana dan sebagainya. Okey, diikuti dengan butang new. New ni untuk kita buat buku barulah, workbook dipanggil satu workbook, dua workbook, okey, kertas kerja ataupun jalur kerja lah. Okey, untuk kita buat kerja Excel dan kita boleh juga dapatkan tema-tema secara instant seperti kat tepi ni kita pilih saja, kita type kalau kita ada internet, kita just type contoh catagan, akan keluarlah pelbagai jenis yang berkaitan dengan account pun dia akan keluarlah macam mana kita nak buat credit card tracker dan sebagainya. Okey. So, boleh faham ya setakat tu sebab saya nak akan pergi secara express Boleh. Okey. So kita akan pergi, saya akan pergi pada seterusnya. Seterusnya saya akan pergi kepada conditional formatting. Okey, modul conditional formatting. Conditional formatting ni adalah salah satu untuk memudahkan kerja anda. Di mana anda nampak tak dekat atas ni, dekat sini. Okey, dekat sini ni conditional formatting Nampak ya? Okey. Conditional formatting ini adalah untuk kita macam contoh format yang bersyarat lah. Apa yang kita nak bagi kat dia kan. So kita nak cari apa dekat senarai nama ke apa dan sebagainya. Contoh, kalau contoh kita nak cari senarai nama yang berada dalam duplicate. Okey, senarai nama yang bertindih dan sebagainya. Okey, bila kita nak cari senarai nama yang berpilih, kita tekan, nampak anak panah kecil tu, anak panah kecil yang menyebabkan bertukar warna dekat B tu. Okey, anak panah warna hitam tu, kita tekan saja yang ni, kemudian kita tekan kepada conditional formatting dan kemudian kita terpilih kepada duplicate value. Bila kita duplicate value, dia akan dapatkan duplicate yang dah ada. Ini salah satu cara untuk kita detect macam mana kita nak detect ramai yang isi data yang lebih daripada 2. Okey? Boleh faham ya? Setakat contoh, kita boleh detect dengan menggunakan nama. Sebagai contoh, kita juga boleh detect dengan metrik. Nombor metrik. Nombor metrik ni jangan risau, nombor metrik ni pun saya telah ubah lah pada nombor metrik yang lain. Okay, nampak tu kita dapat duplicate banyak tu. So macam mana ada nama, kita tak, kadang-kadang kita tak boleh buat menggunakan nama sebab ada orang dia tulis nama dia Muhammad panjang. Ada yang tulis nama Muhammad pendek, ada yang tulis M saja. Okay, so benda yang kita boleh buat, kita nak cari duplicate tu, kita boleh cari menggunakan nombor metrik lah. Okay, kita boleh cari menggunakan nombor metrik. Kita dah ada nombor metrik. So, kita boleh cari nombor metrik ni. Macam mana kita nak cari, kita highlight saja sama macam tadi. Nampak kan titik ni? Okay, bila tekan dan kita tekan saja conditional formatting dan kita tekan duplicate values. Okay, dia akan keluar macam mana dia itu. Tapi kenapa yang ni dia tak jadi?
Sedangkan dia dah ada duplicate nama tapi dia tak jadi. Yang ni. Yang ni. Sebab apa? Contoh saya try kat sini. Contoh ini senarai nama penuh anda. So, copy saja yang ni. Copy pula dah. Okey, tekan kepada C ni, tekan right click dekat mouse anda, tekan right click, dia akan keluar insert. So, tekan saja insert. Tekan saja insert, dia akan keluar sheet, bukan sheet baru, kolom barulah kat tengah ni. So, benda tu tidak detect disebabkan kenapa yang ni dia tidak detect kan. Sedangkan dia ada dua nama tapi dia tak detect. Dia tak merah kat sini. Okey. Sebab dia ada space dekat atas ni, dekat tepi ni, dia ada orang yang isi ni dia ada space. Bila kita space dia akan hilang. Boleh faham tak? Okay, bila kita space dia akan hilang. Space di hujung ni dia akan hilang. Okay. Okay. Boleh faham kan? So dia akan detect. Macam mana kita, takkanlah kita nak tengok, kita tengok satu macam tu kan. Satu ni ada, ni tak ada, ni tak ada. Okay. Cara yang paling pantas adalah kita tekan tadi, kita add balik kolom yang baru. Kemudian kita tekan sama dengan, siapa yang ada depan komputer tu boleh try buat lah ya. Okay, kita tekan sama dengan, kemudian kita type TRIM, trim. Bila kita tekan saja trim, okay. Bila kita tekan saja trim, so kita bawa kepada yang ni, dia akan jadi macam tu. Dan kita tutup kurungan, kita tekan enter. Bila kita tekan enter, di hujung ni, nampak tak di hujung petak ni? Di hujung petak ni ada yang macam segi empat yang lebih tebal kan? So, tekan yang letak sel dekat sini, tekan sebanyak 2 kali dan dia akan jadi automatic. Okay. Bila dia jadi automatic, dia dah keluar. Okay, dia dah keluar yang mana tak ada, yang ada apa? Yang ada yang ada space, maka dia dah jadi potong. Okay, boleh ya setakat tu? Sekali lagi boleh tuan? Boleh. Okay. Saya delete balik saya ulang balik Okay. So sebagai contoh, bila kita nak detect benda tu secara saya copy dekat sini. Banyak sangat data ni. Saya copy yang ni. Okay. Bila kita nak detect, okay. Okay, clear balik kan. Okay, macam mana kita nak detect duplicate daripada nombor metrik ni? Ada yang bila kita buat program, ada yang isi 2 kali, ada yang isi 3 kali, ada yang isi 4 kali. Okay, selagi mana kita suruh isi, dia akan isi benda tu. Dan ada yang macam tersalah isi dan sebagainya. Bila dia tersalah isi, dia akan isi melebih 2 kali lah. So kita nak detect macam mana? Kalau kita nak detect nama, ada yang tulis, contohlah saya contoh nama saya, Muhammad Mursyid. Okay, saya tulis nama saya. Dan untuk kali kedua, dia tak ingat dah dia tulis nama penuh tu macam mana. So dia tulis je nama pendek macam tu. So macam mana kita tetap kita ada 2 data juga kan. Benda apa yang kita ada satu data, kita hanya ada nombor metrik saja. Okay, nombor metrik tu memang dia akan tulis yang sama. Dia salah ke macam mana, dia akan tetap tulis yang sama nombor metrik tu. So macam mana kita nak detect nombor metrik tu ada duplicate. So kita pergi dekat, nampak tak anak panah yang saya bertukar ni? Daripada segitiga huruf T ni kepada yang kecil warna hitam tu. Kan? Yang dalam Google ni kalau tak faham boleh terus bagi tahu kat chat tau. Okay. So, bila kita tekan saja huruf C ni. Kalau kita tekan kat atas ni dia tak jadi. Dia kena tekan atas C ni. Atas yang dekat C ni. Okay, kepala dia ni.
So kita tekan saja C, maka kita pergi kepada conditional formatting dan kita pilih kepada duplicate values. Okay, bila kita pilih duplicate value, dia akan keluar. Okay, dia akan keluar yang duplicate punya lah. Okay, sebagai contoh saya copy yang ni kan. Ya. Okey, kat sini nampaknya ada 3 kan. Tapi bila masa saya buat space satu, dia ada detect 2 saja. Satu lagi kat tengah ni dia tak detect. Macam mana kita nak buat supaya dia detect ketiga-tiga ni? Boleh tak? Boleh faham? Okey, macam mana kita nak buat? Kita pergi dekat C, kita tekan right click, kita pergi kepada insert, dia akan keluar rows yang baru. Okey, bila kita keluar rows yang baru, kan, kita tekan sama dengan kita type trim. Trim ni adalah untuk kita potong lah. Sama ada space dia kat sini ke kat tengah ni ke kat belakang ke, kita tekan trim kita try cuba. Tidak. Perkataan je jadi. Ya. Okey, untuk kita potong space yang belakang, kita tekan sama dengan, kemudian kita type trim. Kita trim, buka kurungan, dia akan pilih text. Text tu adalah kat sini lah kita nak trim yang mana kat tepi ni kan. So kita tekan dan kita tutup kurungan, kemudian kita tekan enter. Dan selepas kita tekan enter, dia ada 2 cara untuk kita buat dengan cara lebih cepat lah. Tapi kalau macam contoh kamu tak boleh nak follow dengan cara cepat, so kamu boleh tarik. Okay. Contoh nampak tak yang dekat peta 4 segi tu? Kan dekat peta 4 segi tu, ada yang dia nampak tebal sikit kan dekat sini yang saya tunjuk ni kan. So tekan yang tu 2 kali. Ini untuk cara cepat lah, dia akan keluar. Bila dia keluar cara cepat dan kita tekan sekali lagi untuk pilih conditional formatting, pilih duplicate value untuk kita tengok sama ada lagi tak. So dia boleh tak perbezaan ke sini. Dia dah remove, okay. Dia remove space, dia akan macam tu. Dia dah boleh detect. Sama je, sama kita pun boleh buat juga. Dia akan macam tu. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh faham ya? Boleh. Okey, cara yang kedua macam mana kita nak buat, itu cara cepat saya ajar. Cara yang lambat sikit, kita boleh tarik. Kita kena tarik tarik. Kita kena tarik. Pastikan jangan lepas, kita tarik sampailah ke bawah. Ni cara lambat sikitlah. Okey, kita tarik. Okey. Kita kena tarik. Tarik. Macam tu dia akan jadilah. Okey, selagi mana kita tarik ke bawah tu dia akan jadi. So daripada itu kita tekan sekali lagi untuk kita tengok duplicate sama ada ke tak ada duplicate tu. Okey, boleh faham? So kalau kita jenuh lah kalau kita nak buat satu-satu kan. Tak kalau kita nak backspace macam contoh start daripada atas, backspace 1, backspace lagi. Benda tu mengamalkan masa yang agak lama. Okey. Boleh faham ya? So kita pergi kepada sheet yang kedua adalah filter. Kita pergi kepada sheet yang seterusnya adalah filter. Kita pergi yang seterusnya adalah sheet filter. Sekejap Okey. Okey, sebelum tu conditional formatting ni awak boleh buat juga banyak benda lah, sama ada macam contoh awak nak cari nama yang nama city saja. Contoh saya buat kalau awak nak cari dekat sini, awak nak nama city saja. Okey, saya type saja, pergi dekat conditional formatting, pilih dekat highlight dan kita pilih text that maksudnya perkataan yang mempunyai lah, perkataan yang mempunyai dan kita pilih nama city.
So bila kita pilih nama Siti, dekat tepi ni dia akan ada boleh tukar warna lah, sama ada kita nak hijau ke apa ya, warna terpulang pada kita lah. Okay, kita nak warna apa. So kita tekan saja OK dan dia akan pilih, dia akan keluar, oh nama Siti ni sekian Siti, ni Siti, ni Siti, ni Siti Humairah, ni Siti dan sebagainya. Boleh faham ya? Kita nak benda apa kita boleh cari menggunakan conditional formatting. Conditional formatting ni kita boleh guna banyak perkara lah. Macam contoh kita nak buat scale, berapa peningkatan dia. Okay, boleh try. InsyaAllah boleh buat tu. Okay. Baik, untuk seterusnya kita akan pergi kepada filter. Macam mana kita nak filterkan macam mana kita nak filterkan data-data ini dengan cepat. So kita akan menggunakan macam mana kita nak buat, kita kena highlight yang atas ni, highlight yang atas ni, kita highlight sampai mana kelas kita nak tu. Okay. Nombor IC tu jangan risau, nombor IC pun nombor IC salah. Okay, baik. Kita tekan kepada yang ada ni. Nampak tak? Yang ada corong ni. So, kita tekan yang tu, kita pilih filter. So, dalam masa yang sama, kita dapat filter lah. Okay, contoh. Kita dapat. Kita nak tengok kelas mana? Kelas 5 Mustari. So, kita akan dapat kelas 5 Mustari lah. Dia tak kisah. Nampak saya tak ada filter? Guna Microsoft Office berapa tu? Dia mesti ada, yang 2000 ke lebih pun mesti ada. Okey, macam mana kalau tak ada filter, pergi dekat yang saya cakap tadi, pergi dekat yang anak panah di atas ni, pergi pilih more common. Kalau tak ada anak panah ni, pergi buka file. Ada sheet je. Okey, pergi buka file, pergi dekat more dan pergi dekat option. Kemudian pilih dekat quick access toolbar ni. Nampak tak yang atas ni? Tekan add. Bila tekan add tu dia nampak dan dia naik ke atas ni. Tekan OK. Tu dia naik dah ke atas. So tekan je ke atas tu. Okey, boleh tak? Kalau tak boleh nanti lepas habis ni awak PM saya lah. Okey. Saya ajar macam mana. So macam mana kita nak filterkan, kita tekanlah kita nak kelas yang mana. So kita pilih OK. So ini adalah keluarlah senarai-senarai nama ada. Okay, senarai nama yang kelas 5 Mustari. So setakat ni faham kan apa yang saya ajar dekat filter ni kan? Yang mungkin yang dah biasa menggunakan Excel memang dia faham, tapi yang tak pernah buka pun Excel, tak pernah guna pun Excel, dia tak pandailah nak buat macam mana kan. So, kita sebarkan manfaat. Okay, boleh buat setakat ni? Okay. So, untuk the next kita juga boleh menggunakan contoh untuk kita scorekan kepada kalau kita nak filter markah, dia lah agak sukar. So kita boleh contoh bahasa Melayu. Kita juga boleh menggunakan conditional formatting tadi yang kita belajar sebentar tadi. Macam mana kita nak guna, kita just tekan saja conditional formatting tu. Kemudian kita pilih kita pilih yang highlight cell ni, kita pilihlah greater than. Contohnya kalau kita nak lebih daripada 70 markah lebih daripada 50. So kita akan dapatlah markah yang lebih daripada 50 hinggalah 50 hingga ke atas 1,000, 2,000, 3,000 macam tu. Okay, kita akan dapatlah. Tapi kalau kita nak bawah daripada 50, kita boleh tekan balik, kita boleh tekan less than kepada katakan less than kepada 49.
So 49 kita buat warna yang lain lah, warna green ke. So dia akan dapatlah warna-warna yang di bawah 49. Okay, kita boleh banyak dengan conditional formatting ni, kita banyak boleh menggunakan menyenangkan kerja kita lah. Okay, boleh faham ya setakat ni? Saya takut tertinggal apa yang nak ajar. Boleh faham ke? Ada yang nak tanya setakat ni? Ada yang nak tanya soalan ke? Saya buka sekejap untuk yang tanya soalan. Ada tak yang nak tanya soalan? Dengar ke tak dengar ni dekat mix ni? Oh dengar, ingat ke tak dengar dah. Tak ada soalan. Okey baik. Ya saya. Nak tanya, macam mana kita nak filter number tu ikut turutan? Okey. Untuk ikut turutan. Nama ke nombor? Nombor. Nombor. Okey. Nombor ni kita nak ikut turutan, kita menggunakan sorting. Tadi kita guna filter sorting. Tak yang A to Z dengan Z to A. So kita tekan saja, kita nak tekan yang ni kan. So kita tekan saja yang tu, kita tekan smallest to largest. So bila kita tekan dia akan keluar macam ni, expand ataupun continue. Kalau kita tekan expand, dia akan berubah semuanya. Tapi kalau kita continue, dia hanya berubah yang ni je. Nama ni dia tak berubah. Faham tak? So kita cuba masa ni, okay? So kalau kita buat expand, dia akan berubah lah. Nampak? Siapa yang ke atas, siapa yang bawah dan siapa yang paling tinggi adalah Richard Chan. Okay? Itu kita menggunakan expand. Tapi seandainya kalau kita tertekan untuk tak nampak. Okay, tak nampak. Sekejap ya. Saya laju sangat Okay baik. Kita nak susun nombor ni kan. Nombor ni nampak sangat berterabur kan. Contoh 45, 59, 37 kan kat bawah ni. Kita tak tahu nombor mana yang besar, nombor mana yang kecil kan. So, kita tekan yang E ni. Nampak tak anak panah yang hitam ni? Okay, anak panah yang hitam. So, kita tekan E. Bila kita tekan E, nampak tak yang kita tekan filter tadi? Tekan filter ni nampak tak? Sort and filter. Kalau macam ni nampak? Okay, tekan yang sort and filter ni. Nampak tak? Nampak? Okay, tekan yang sort filter ni. Tekan yang smallest to largest. Okay, tekan yang smallest to largest. Kalau kita tekan expand, dia akan berubah semua. Maksudnya dia akan berubah lah. Daripada nama pun dia akan bertukar. Daripada susun Karim ni, macam contoh Karim Ahmad ni kan 45. Dia akan bergerak semua. Okay, sebagai contoh kita buat expand, dia akan bergerak lah. Tapi seandainya kalau kita tekan saja yang kita tekan yang continue with dia kerja, dia hanya bertukar yang row yang kita highlight ni saja. Okay, tengok tak percaya. Yang tu je, tak kira macam tu. Maksudnya markah orang lain tu markah orang lain lah jadi. Yang tadi rendah tiba-tiba jadi, yang tadi tinggi tiba-tiba jadi rendah. Itulah kalau kita buat continue selection tadi. Okay, so kita kalau kita nak buat, kita kena guna maksudnya kalau expand tu nak belajar kata tukar. Ya betul. Tapi kalau kita tak expand benda tu, dia tak akan tertukar. Dia hanya tertukar yang kita bagi arahan je. Kita hanya nak yang ni je lah yang betul. Boleh faham tak setakat tu? Boleh kan?
Tapi dia ikut markah sama tak? Tapi dia ikut markah. Maksudnya macam mana tu? Tapi dia ikut markah sama tak? Contoh kalau kita nak yang lebih besar daripada atas tu kita tekanlah. Yang kat atas tu lebih besar. So dia akan bergeraklah nama Sabri Yahya ni nombor OMB 99 kan. Boleh ya? Alhamdulillah faham. Okey. Kalau yang filter dah kan? Okey. So kita akan pergi kepada sekejap. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada modul pula dah. Yang seterusnya adalah subtotal. Okay, macam mana kita nak buat tambahan? Untuk ni lebih kepada pengiraan lah kan. Okey. Ni kita nak buat lebih kepada pengiraan lah. Macam contoh ada yang di kalangan kamu jadi bendahari dan sebagainya. Ni yang saya ambil data dekat ni lah lain. So macam mana kita nak tambah benda ni? Okay, kita nak tambah. Kita boleh macam mana nak tambah? Tambah satu-satu ke tambah macam mana ni? Ada yang pernah tahu ke macam mana? Nak enchant ni, nak tambah sale ni macam mana? Okey baik, macam mana kita nak tambah ni? Kita highlight je semua. Sekejap ya. Okey, macam mana kita nak tambah? Yang pertama, kita ada banyak cara. Yang pertamanya adalah kita tekan saran. Tekan je sama dengan kita nak masukkan, okey, apa jua formula yang kita nak masukkan dalam Excel, kita mestilah bermula dengan sama dengan. Okey, sama dengan. Boleh faham ya? Okey, macam mana kita nak buat? So, macam mana kita nak buat? Kita ada banyak cara. Contoh sebagai contoh, kita tambah satu persatu. Tambah. Tambah. 11 pula dah. Tambah. Okay. So, kita akan dapatlah jumlahnya kita tambah tadi. Satu, dapat jumlah ni kan. Ada cara yang keduanya, satu-satulah. Okay, cara yang keduanya adalah kita tekan sama dengan, kita tarik sum, kita buka kurungan, kita tambah saja. Kita highlight saja sampai 4 tadi kan. So, kita tutup kurungan balik, jumlah dia tetap sama. Betul tak? Okey. Cara yang kedua, ni lagi cepat lah. Lagi kalau macam contoh tak perlu nak buat apa kan. Kita highlight je. Nampak tak kat sini? Kat bawah ni. SUM 148954 sama kan? Nampak tak kat bawah ni? Dia tak bergerak ke? Ni kat sini. Nampak? Okey. Itu adalah 3 cara yang boleh tambah lah. Dan cara yang seterusnya adalah kira by calculator tambah satu-satu. Okey? Boleh? Boleh faham ke setakat tu? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada? Okey, saya akan tunjuk. Seandainya filter kan, contoh ini contoh. Seandainya ada orang minta macam mana kita nak tahu yang Azlan saja. Kita nak tahu yang Azlan saja. Kita nak tahu yang Azlan saja, okey? Bila kita tahu yang Azlan, kita kena buat filter lah. Kalau kita tak buat filter, kita kena tambah satu-satu ni lah berapa Azlan Ni Azlan. Kita kena tengoklah Azlan.
Ni kalau data dia duduk besar, duduk bersusun macam ni okey lah. Kalau tak bersusun, kita kena tengoklah satu one by one, okey. So data dia ada 187,462. So macam mana kita nak tengok Azlan? Macam mana kita nak tengok Azlan? Kita kena buat filter. Selain daripada filter, kita menggunakan pivot table. Yang saya cakap tadi, yang saya kata pivot table itu adalah salah satu macam contoh tambahan kalau data tu tak cukup. Maksudnya satu set ni, satu workbook ni tak cukup. Dengan tu kita menggunakan pivot table. So macam mana kita nak buat pivot table? Yang pertama, kita kena highlight dulu semua. Okay, cuba highlight ya. Yang mana depan laptop tu highlight je. Okay, lepas highlight tu kita pergi kepada insert dan kemudian kita pilih tables. Okay, pergi kepada insert, pergi kepada ribbon insert, kemudian kita pilih kepada table, group table ni dan kita tekan table. So kita tekan. Okay. Nampak tak? Boleh faham setakat tu? Kalau kita tak tekan, contoh kita insert. Kalau kita tak, kita tekan table tapi kita tak tekan antik ni, maksudnya table kita tu tak ada kepala. Bila tak ada kepala, dia akan buat kepala sendiri. Bila dia buat kepala sendiri, macam tu dah jadi kepala ikut dia. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini kepala kalau kita tak buat kepala dia. Macam mana kita nak buat? Kita tekan insert, kemudian kita tekan table dan kita tick yang my table ni, kita tick dia. So dia akan jadi kepala dia macam tu. Okay? So selepas daripada tu, kita akan tekan insert lagi sekali. Kita tekan recommended pivot table. Okay, bila kita tekan pivot table, dia akan automatically untuk dia pilih table yang kita dah buat tadi. Dia akan kebawa kepada helaian yang terbaru. Okey, macam mana kita nak gunakan pivot table? Ini adalah paparan pivot table lah. Kalau nak tanya soalan ke tak dijelas ke, boleh try buka mic ke kalau macam saya laju sangat ke kan. Okey, so kita nak tengok yang nama apa tadi? Nama Azlan kan? Okey. Kita nak tengok nama keseluruhan ni. Berapa jualan semuanya sekali. So kita akan dapat. Nampak tak? Kita main tarik-tarik macam tu. Okay. Bila kita buat macam tu, kita nampaklah Azlan ni 187,000. Okay. 187,000. Kalau kita letak kat sini, kita nak tahu yang nama Azlan, kita just tekan Azlan, tekan OK. So, inilah keluarlah berapa. Boleh? Boleh faham ke tak faham? Ke laju sangat? Berkenaan dengan pivot table. Tak. Macam mana contoh kalau korang nak kira duit lah secara cepat lah saya cakap. Dia ada banyak cepat. Dah macam perempuan dah Excel. Itu baru basic ya. Banyak lagi. Boleh ya? Alhamdulillah. Okey baik. So far itu adalah subtotal ya tadi. Kemudian kita akan pergi yang ni sama je. Saya nak buat yang tadi table tadi. Dah langsung kita tadi. Tick my table has header. So kita tak ada. Sekejap. Okay, so ini saya nak tunjuk yang tadilah yang sama dengan pivot table. So sama je apa yang produk yang kita nak.
untuk months, bulan, kita nak tahu berapa yang bulan count of month, count of month. Kita just drag kat sini lah, kita tarik je, just drag saja berapa sum of sale, berapa quantity, kita dapatlah quantity dia berapa kan, months. Dia akan dapat berapa Ogos. So ini adalah kegunaan pivot table lah. Boleh faham kan? Cuba boleh. Okay, baik. So kita akan pergi kepada combination. Sebab kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit saja lah kan. So saya akan pergi kepada combination. Combination ini adalah untuk kita gabungkan. Macam mana kita nak gabungkan nama dekat atas ni. Okay. Macam mana kita nak gabungkan? Kalau macam contoh, ada email. Contoh saya buat saya tambah lagi satu kat sini. Domain dia adalah @siswa. Macam mana kita nak guna? Okay. Baik. Okay, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak gabungkan, macam contoh kita nak gabungkan email kan. So, kita menggunakan satu kaedah dipanggil concat. Tahu tak concat? Concat? Nampak tak? Concat. Ni. Kita menggunakan kaedah formula concat. Okay. Macam mana kita nak gabungkan? So kita sama macam biasa yang seperti yang saya cakap tadi lah. Apa-apa formula yang kita nak buat, kita mesti masuk dengan sama dengan. Okay, sama dengan. Kita type concat. Kemudian dia akan buka text 1. Text 1 tu kita pilih lah yang ni. Kemudian text 2. Kemudian text 3 yang ni. Okay, untuk text 3 ni dia akan tengok kita tengok. Okay, dia akan jadi macam tu. Jadi kan? Okay. Kalau kita, yang macam saya cakap tadi kan, kita tarik saja. Dia akan jadi macam tu. Nampak tak? Nampak tak? Dia jadi macam tu. Macam mana kita nak buat? Kita kena kunci ini punya cell. Okay, sekejap Kita buat tadi. Saya berikan type concat. Kemudian kita text 1. Text 2. Text 3 ni kita kena kunci. Macam mana kita nak kunci? Kita tekan F4. Tekan F4, dia ada nampak simbol dolar tu kan? Simbol dolar, kapit dengan simbol dolar, dia akan kunci. Itu adalah simbol kunci dalam Excel. Bukan simbol duit simbol kunci untuk kita lock Excel tu supaya tak bergerak. Okay, kemudian kita tekan OK. Kita try tarik. Jadi tak? Okay, jadi. So kita tarik. Sekejap So dia akan jadi macam tu. Okay. Boleh faham? Boleh faham? Boleh? Okay. Satu lagi, awak tengok macam ni. Tengok macam ni. Kan dia terlebih garis ni kan. Ada yang garis, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang banyak kan. So kita tekan saja dekat L ni. Kita tekan double click. Bila dia keluar error macam tu, yang error T, yang ada anak panah 2 kat tepi tu kan. So kita tekan double click, dia akan jadi automatic. Okay, sama juga dengan yang macam lain. Kalau macam contoh yang ni tak sama. Yang ni tak sama. So kita tekan saja double click. Kita tekan tengah-tengah. Bila kita tekan tengah, dia akan jadi automatic. Okay. Baik. Okay, kalau kita menggunakan concat, dia akan sambung direct macam tu. Macam mana kita nak letak space? Okay, kita nak letak space. Macam contoh kita nak gabungkan nama Azlan, Zaini, dia ada space kat tengah tu. Azlan space dengan Zaini. Macam mana kita nak gabungkan dia? Sebagai contoh, saya tunjuk
Kita tulis sama dengan, kita type concat. Kita type concat. Kemudian kita buka kurungan, dia akan keluar text 1. Kita pilih teks yang kita nak gabung, teks yang pertama. Kemudian kita koma. Kemudian try buat yang ni. Supaya korang nampak. Okay, sama dengan macam mana kita nak gabungkan nama ni kan. So kita type concat. Okay. Tekan sama dengan type concat, buka kurungan, kita ambil teks yang pertama. Kalau kita tak space, kalau kita space dia tak jadi. Kita space macam tu, teks yang kedua, jadi. Dia tak jadi. Macam mana kita nak buat supaya dia ada space kat tengah? Okey, macam ni. Tekan sama dengan type concat, buka kurungan, ambil teks yang pertama, kemudian koma, buka pengikat kata, pengikat kata yang ni, nampak tak? Okey, kemudian tekan space satu kali. Untuk satu kali kita space lah, kalau dua kali kita space, dua kali lah dia jadi space. Faham tak? Okay, tutup pengikat. Tekan koma balik, tekan, kemudian tutup kan. So dia akan jadi bila dia dia jadi macam tu. Scan space okey, tahu yang tak sudah pun dah cukup. Okey. Kita nak tunjuk contoh kepada ni berkenaan dengan saiz baju. Okey, boleh ya? Okey. So dia akan dapatlah macam tu. Okey, macam mana kita nak buat huruf besar dalam Excel? Kalau dalam Word, kita ada huruf yang double A macam tu kan. Kita ada yang A ni dengan A ni, tak silap saya. Ini ni A ni. Kita ada simbol ni dalam Excel. Dalam Excel pula. Dalam Word, pilihlah kita nak huruf besar ke macam mana. So, macam mana kita nak buat huruf besar benda ni? Kan ada kan yang isi Google Form, ada yang tulis huruf kecil, ada yang tulis huruf besar, ada yang tulis huruf kecil, ada yang tulis huruf kecil semua. Macam mana kita nak buat? Kita nak buat dia macam mana? Kita tekan sama dengan huruf besarnya adalah apa dia dalam bahasa Inggeris? Iaitu uppercase kan. So kita type saja upper. So bila kita type upper dan kita select yang ni, buka kurungan, yang ni, kemudian kita tutup kurungan, dia akan jadi huruf besar. Boleh? Boleh nampak situ? Apa tu gunting rambut. Okey? Okey, baik. Untuk huruf kecil pula, macam mana kita nak tukar kepada huruf kecil? Kita type saja lower. Kita type lower dan kita kemudian kita tekan macam biasalah. Dia akan jadi huruf kecil. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Keluar name. Okay, dalam Excel ni, saya akan tunjuklah dia ada berapa, saya ingat saya ada 9 error. Okey, ada 9 error. Ni salah satu error. Error ni adalah dia ada something wrong lah ni. Ni huruf tertinggal satu iaitu R. So, dia akan jadi macam tu. Okey, boleh faham ke setakat ni? Kita dah cepat ni. Kita dah kesuntukkan masa. Okey, boleh So macam mana kita nak buat semua, kita just double click je kat tepi ni. Setakat ni okey.
So kita just double klik saja kat tepi ni, dia akan jadilah macam tu. Double klik dan kita double klik saja, dia akan jadi. So macam mana kita nak suruh dia berada dalam kotak yang sama, kita tekan saja. So dia akan jadilah macam tu. Okay? Setakat ni okay. So tak okay pun saya kena pergi juga. Okay, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada tadi combination Okay, MCRC. MCRC ni adalah akronim daripada Allah Akbar. Okay, akronim daripada okay, modified C column Allah Akbar, je kolom pun tak kerti. Allah Akbar. Okay, rows and cells. Okay, dia lebih kepada macam ni lah, modify row cell ni. Sebagai contoh kamu nak delete. Okay, kalau kamu nak delete, kalau kamu tarik, kalau kamu tekan backspace, dia akan hilang. Macam mana kalau kamu nak baiki, kamu tertinggal huruf dekat O ni saja. Ataupun kamu nak tambah O, kalau kamu tekan macam tu, dia tak jadi. So, cara dia adalah tekan double click, dia akan jadi juga macam tu. Okay, so boleh tambahlah O ke apa ke perkataan yang tertinggal. Okay. Modify juga kita boleh colorkan dia, dan sebagai contoh kita nak color warna apa dan sebagainya. Warna, kalau kita colorkan warna tu, kita nak warna lain, warna kuning apa pun boleh, tak ada masalah. Kita just, ini perkara yang betul, yang basic lah dalam Microsoft Word pun ada benda ni kan. Okay, column macam biasa. Dia lebih kepada kolom, contoh kolom saya tunjuk kolom. Okay. Okay, saya tunjuk kolom. Contoh, awak nak isi benda something kat sini kan. So, you boleh pindah satu kolom ni, pindah je. Okay, highlight dengan hash ni, highlight ke atas hash ni, dia akan nampak tu, turun sikit dia akan berubah cursor dia tu jadi yang segi tu, tekan, jangan lepas, kemudian drag je kat situ. Okay, dia akan jadi. Boleh? Boleh faham? Okay, drag je dan bagi. Sama juga kalau kita nak baiki row, kalau macam contoh kita nak pindah daripada sini kepada sini. So kita boleh pindah, tak ada masalah. Okay? Boleh Yang ni untuk sel kalau kita nak pindah dan sebagainya untuk sel. Boleh faham setakat ni ya? Okay. Untuk yang seterusnya, kenapa saya tulis, ni bukan ini saya program ular albak juga, tapi saya copy soal sidik. Okay, macam mana kita, dia dah panjang berjelor ni, macam mana kita nak baca? Nak baca kita kena scroll kat tepi je. Macam mana nak pindah, boleh ulang tak? Okay, saya pindah sekali lagi. Sekejap Okay, macam mana nak pindah? Contoh kan, kita dah tukar, kita dah tulis sini, kita nak buat kat sini IC kan, ataupun nombor matrik lah, kita nak letak nombor matrik kan. So kita letak je lah kat sini, kita buka row baru ataupun kolom baru, kemudian kita tekan hijau, tekan dia highlight semua, dan antara anak panah dengan nak turun ke bawah tu dia akan bertukar kan. Dia akan bertukar dengan cursor yang anak panah yang segi empat tu, kita tekan saja dan kita drag lah ke mana kita nak bawa. Ke mana kita nak bawa. Kita nak bawa ujung ke
Kita nak bawa kat mana? Kita nak bawa tengah ni ke? Macam tu. Tapi kalau seandainya contoh kita terlepas atas data yang dah ada, dia akan keluar error. Dia keluar macam tu. There's already data here, do you want to replace here? Untuk tukar error warna purple tu kena double click ke? Untuk tukar error purple. Error purple. Ni nak tukar error saya ni yang bergerak ni. Yang tu ke? Oh, tu nanti saya ajar lagi. Tu tak ada, bukan dalam Excel. Okay. Nanti saya ajar lagi ya. Okay. Ni nak kita nak pindah kolom lah. Okay. Kita nak pindah macam tu. So, balik kembali semula pada MCRC tadi. Macam mana kita nak baca kan? Dia jauh macam tu kan? Jauh. Takkanlah kita nak bergerak. So, caranya adalah kita tekan saja highlight pada A ni. Highlight kolom A. Highlight kolom A. Kemudian kita tekan wrap. Kita cari wrap cell. Wrap text. Nampak kat sini? Sekejap Okay, sorry yang gua sikit. Okay, baik. Okay, so kita tekan wrap text. Bila kita tekan wrap text ni, dia akan jadi dalam kotak yang comel-comel macam tu. Okay? Nampak tak? Okay. So, dia akan jadi, kita senang nak baca. Bagi saya, program hari ini berjalan dengan lancar dan sebagainya. Apa dah? Ini contohlah. Okay. Boleh faham ya setakat tu? Okay, baik. Ni main data ni tak ada apa-apa masalah. Boleh faham ke setakat tu, setakat hari ini, setakat tu pula. Okey, saya nak tunjuk satu lagi berkenaan dengan macam mana kamu nak sejak akhir-akhir ni saya tengok ramai yang beli saya beli baju Macam mana saya nak ajar kamu untuk sorting size tersebut. Sekejap sebab tu saya terlupa nak masukkan data baju tadi. Okey. Sekejap ya. Okay. Ada satu lagi. Bolehkah saya nak ajar yang baju sikit? Boleh kan? Tak banyak pun, sekejap je. Sebab saya rasa yang ni lagi tukuk, lagi penting juga yang ni untuk korang yang jual baju nanti kan. Okey, baik. Macam mana kita nak sorting size? Sorting size, ada yang tahu ke guna apa? Macam mana kita nak sorting size ni? XS dengan jenis apa semua ni? Tahu tak macam mana nak buat? Okay, so saya dah buat kat bawah ni. Okay, baik. Kita yang pertama, kita pilih saja dulu saiz baju. Sekejap saya tekan. Saya buat balik Okay. Okay, baik. Macam mana kita nak buat yang tu? Pastikan kita ada saiz baju dulu. Saiz apa yang kita ada? Kita tulis saja saiz. Kita ada XS, S, ada S. Kita ada yang ni saya buat laju sikit sebab masa kita dah kesuntukan masa. Jadi saya tunjuk saja. Tapi kalau korang tak tahu, korang boleh tanya saya balik. Okay. XS, S, XL, ada XL.
dengan saiz M saiz M, saiz L, saiz XL, saiz double XL dengan double 3XL lah. So kita ada jenis baju pula. So kita pilihlah kat sini kita ada jenis baju iaitu collar short sleeve. Saya tulis CSS je lah. Tulis penuh je lah. Collar short sleeve. Okay, collar short sleeve. Yang seterusnya adalah RN. Okay, kita pilih. Okay, boleh tepi. Round neck ni, round necks. Long sleeve. So kita pilih jenis baju dahulu. So pilih muslimah. Lagi ke? Tak ada dah, itu je. Okay, ada 3 jenis baju. Macam mana kita nak kira? Okay, kita pergi dekat tekan sama dengan type COUNTIF. Countif. Countif ni kita type saja, countif ni paling senang lah nak guna. Okay, countif ni paling senang nak guna. Kita highlight je semua. Dan kita kuncikan sel ni supaya dia tak bergerak. Macam mana nak kunci yang saya ajar tadi, kita tekan F4. So bila F4 dia akan terkunci lah dekat bawah tu. So kriterianya adalah kita nak sebagai sekejap. Kalau ini dia keluar. So sekejap. Tak ingat dia macam takut tersasut. Countips. Okay, baik. Countips nampak tak box countips ni? Kau tak nampak? Tak keluar Okay, type COUNTIFS. Countips, kriteria range 1 ni kita nak pilih size dia. Kita nak pilih size dia. Kemudian kita kuncikan size ni supaya dia tak bergerak. Dan kita pilih kepada kriteria 1 iaitu XS. Kemudian kita pilih kepada comma dan kita akan keluar kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua ni adalah jenis baju, jenis t-shirt. So kita kunci juga supaya dia tak bergerak. Kalau dia bergerak nanti dia turun ke bawah. Okey, kemudian kita pilih yang ni untuk collar short sleeve. Kita type collar short sleeve. Okay. So tutup kurungan dia keluar kosong. Okay. Kalau XS collar short sleeve. Kenapa dia kosong? Sekejap ya. Okey. Dia keluar 3 So kalau kita tak kunci, dia akan bergerak, tahu tak? Tengok dia akan bergerak. Nampak tak yang ni? Yang lebih ni kita kena ubah balik ke atas dan kita kena tukar yang kepada S. Okay, S. Tekan 5 lah jadi tu. Kalau kita kunci, saya try kunci, jadi ke tak?
So kita just tukar yang ni je lah, yang size ni dekat tengah ni, nampak tak? Dekat atas dekat formula bar ni yang saya tunjuk ni. Kita tukar kepada S saja. So dia akan keluar 5. Yang M pula kita tukar saja M. Yang ke L, kemudian kita tukar kepada L. Yang ni kepada XL, dia akan sorting dengan sendirilah. Okay, 2XL. Pastikan sama yang apa yang kita tulis tu sama dengan yang dalam kotak yang kita tengah kira tu. 3XL kita tukar kepada 3XL dan dia akan jadi 3XL. So dia akan jadi satu lah. So kita pun macam mana kita nak kira row list ni, sama je macam tadi. Kita just tukar yang tadi kita tulis collar kan. Okay, so kita tukarkan dia kepada atas ni kita tukar kepada RN long sleeve. So dia akan kosong sebab tak ada orang. So yang muslimah ni, saya tengok yang mana muslimah ni saya ada. Saya M. Saya try tukar yang M ni. Kita tukar kepada muslimah. Okay, muslimah tu akan ada 4 orang. Okay. So 10.45 dah, saya rasa ada apa-apa pertanyaan tak nak tanya? Tekan F4 untuk lock. Ya, saya try tak tadi. Kalau tak jadi, kena buat jadi, mesti jadi. Tekan F4. Try tekan. Dia kena tekan dulu. Lepas tu tekan F4. Contoh saya tekan. Nampak tak kat atas tu? Kena highlight semua dulu. Dia akan tekan tu. Tekan sekali je. Nanti dia kunci semua. Lowercase nama tu, try buat dia jadi hashtag value. Satu nama je, tukar nama macam mana ya. Okay, baik. Dalam Excel ni dia ada okay, bila ada value itu bermakna ada error di situ. Okay, kalau awak nak tahu dalam Excel ni ada saya tunjuk. Okay. Okay, dalam Excel ni ada yang pertama adalah div0. Div0 iaitu dinamakan divide by 0. Yang kedua adalah awak akan jumpa nombor-nombor macam ni. Ni yang saya error-error yang dalam Excel lah. Okay. Untuk div kosong ni, div di kosong ni, apa-apa nombor yang dibahagi kepada kosong, dia akan jadi macam tu. Sebagai contoh, 9 bahagi dengan kosong. Dia akan keluar 9 bahagi dengan kosong. Dia akan jadi div kosong. Nampak tak? Macam tu. Value tu dia macam contoh, kita tengah tambah macam contoh 2 tambah 2. Kita tertekan huruf kalau tak silap saya. Okay, contoh sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, ni tak ada. Malu dah saya ni. Okay, sama dengan 2 tambah dengan 2. So, dia akan jadi value. Maksudnya dalam value tu, dia ada nombor yang tak lengkap.
Okey, nombor yang tak lengkap. Boleh faham ya setakat tu? Okey, untuk yang ref ni adalah reference. Maksudnya kita linkskan sesuatu tapi dia tidak ada. Sebagai contoh, saya nak tunjuk contohnya kat sini. Saya try. Dia keluar tak? Ada, dia tak keluar. Ref tu dia macam tidak ada rujukan lah. Dia maksudnya kita copy satu benda dan kita pergi paste, lepas tu kita delete yang tu. Dia akan jadi ref. Dia macam terputusnya hubungan kat situ. Faham tak? Okay, itu adalah untuk arrow yang ref lah. Untuk arrow yang name ni name, sekejap ya saya tengok. Okay, value ni adalah ada space lah. Dia maksudnya dia dalam satu-satu benda tu dia ada macam saya cakap lah tadi yang text kan. Okay, yang kedua adalah name. Name ni adalah bila mana Excel tu tak faham apa yang kita nak buat sebenarnya dengan formula tu. Faham tak? Macam contoh, dia tak faham. Kita dah bagi arahan untuk contoh, sekejap ya. Contoh macam ni, dia tak faham formula. Dia tak faham. Bila dia tak faham, apa benda tu dia tanya kita balik. Apa benda? Faham tak? Dia tak faham formula apa yang kita masukkan. Okay? Bila dia jadi name tu macam tu. Okay? So yang seterusnya adalah divide by zero. Divide by zero saya dah bagi tahu. Yang kedua adalah ref. Ref tu adalah berpunca daripada ref tu macam contoh dia terputus hubungan tadi lah macam saya cakap. Kita copy satu-satu benda tapi dia dah hilang. Tengok lah macam saya contoh copy. Ref ni dia nampak masa kita buat yang trim tadi. Wah, buat saya dah tentu lah. Tapi yang penting dia macam kita kerak hubungan lah. Kita bila dia terputus saja hubungan tu dia akan jadi ref. Okey, dia maksudnya dia tidak ada, dia mencari rujukan dia kat mana. Okey, boleh ya? Okey, yang NA tu adalah not applicable, not applicable lah. Dia tak ada kaitan, tidak diperlukan. Maksudnya tak masuk pun tak apa, masuk pun tak apa. Okey, null ni adalah maksudnya dia tertinggal koma. Maksudnya kalau kita tambah macam contoh 2 tambah 2 So kita nak buat sum, kita mesti buat sama dengan kita tambah, kita direct. Macam tu. So dia tertinggal ni, dia tertinggal yang kat depan ni. Tu. Nampak tak? Dia tertinggal yang tengah-tengah ni, iaitu pemisah dia. Okay? Itu adalah null. Okay, so tak ada apa-apa dah kan? So ada apa-apa lagi nak tanya yang dekat Google Meet ke, dekat Facebook ke nak tanya? Sebabnya kita dah nak pukul 11 dah ni. Boleh faham ke setakat ni kalau tak ada dah? Okay, baik. So, okay. So far kalau ada apa-apa yang nak bertanya kepada saya, boleh je WhatsApp kat saya. Saya bagi nombor. Yeah. Okay.
boleh je kalau macam contoh nak tanya pasal saiz baju, macam mana nak buat saiz baju tadi kan. Sebab saya nak ajar satu persatu tak sempat. So you all boleh ambil je nombor saya, nanti saya ni lah, saya, tapi kalau you ambil nombor saya bukan macam jenis fast respon lah. Okay, saya akan balas juga, saya akan balas. Tapi bukan macam contoh awak hantar je saya terus balas. Tak adalah. Kadang-kadang kalau telefon dekat tangan saya tu saya boleh dah balas terus. Kadang kalau tak ada saya tak balas lah. Okay. So far saya rasa itu saja dan saya harap fahamlah ya apa yang tak itu yang nak tukar form tadi boleh PM saya, nanti saya ajar satu persatu kan, sebab kita dah kesuntukan masa, nanti saya ajar. Okay, yang macam nak tukar form jadi apa ni kan. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa dah, saya serahkan kembali kepada pihak urus dia. Dan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada panel kita, Saudara Muhammad Mursyid bin Zulkifli. Saya teruskan pada sesi soal jawab pula. Tadi kita dah ada soal jawab, ni kita tambah lagi sesi soal jawab ya. Jika ada sebarang soalan yang ingin anda ajukan, sila letakkan di ruangan komen Google Meet ataupun di Facebook Live. Ada yang nak bertanya ke? Boleh tanya lagi. Okay. Sekarang kita di sesi soal jawab. Jadinya kalau ada sebarang soalan, anda boleh ajukanlah soalan anda di ruangan komen. Okey, memandangkan saya tengah tunggu soalan kan, kalau kok ada lah kan. So saya ajarlah kepada siapa yang tadi yang nak tanya macam mana nak apa? Nak tukar font So untuk yang saya ajar ya. Nampak tak? Okey baik. Macam mana nak buat? Pergi dekat, nampak kan? Nampak ke? Nampak ke muka panda saya? Muka panda bukan panda saya pula dah. Okey baik. Okey, pergi dekat start. Pergi dekat setting. Ataupun type je kat sini. Type je dekat start ni. Cursor. C-U-R-S-O-R-S. S-O-R-S. S-O-R. S-O-R So tekan saja. Jadi akan keluarlah. Nak pilih yang mana. So pilih dekat mouse pointer ni. Pilih dekat mouse pointer. Kemudian tukarlah. Kamu nak tukar jenis macam mana. Warna-warni. Hitam putih. Okay. Hitam putih. Warna-warni. Nak biru ke. Okay. Pointer size ni kita boleh tukar lagi. Nak besar mana. Satu. Okay. Boleh. Nampak tak yang saya buat tu? Terpulang pada kita nak besar mana saiz ni. Okey. Boleh Ini pula dah. Sekali lagi. Okey, jap. Pergi dekat start, kemudian type kan C-U-R-S-O-R. Tekan yang ni, tekan yang kat atas ni. Kemudian dia akan keluar setting. Pergi dekat mouse pointer,
Jangan pergi yang teks ni, pergi kat mouse pointer. Kemudian pilih yang asal kita macam ni, yang putih biasa kan. Okay, yang putih biasa. Yang kedua, kita nak tukar, kita pilih je yang tekan warna dekat ujung sekali. Dan dia akan keluar lah kita nak warna apa yang sesuai, warna kuning, biru, purple dan sebagainya. Kalau macam contoh saiz ni kalau orang mengajar tak nampak, buatkan besar dia macam tu. Okay? Boleh ya? So dia akan nampak lah warna tu. So kecilkan balik. Okay. So boleh nampak? Boleh faham? Oh besarnya. Boleh ya? So ada apa-apa lagi ke? Aku tak ada soalan lah. So, saya bagi lagi sekali ya. Saya bagi lagi sekali nombor telefon saya dekat ruangan chatting. Kok ada yang boleh tanya, boleh je tanya saya. Saya tak kisah nak tanya saya, tapi jangan kalau macam jangan macam nak